أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا الله آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu, memberikan kita keyakinan dengan iman dan dengan iman, yaitu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita, Allah yang telah membuktikan banyak bukti-bukti di alam ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan adanya pokok-pokok yang tumbuh tanpa ada yang menjaganya, hujan, ada petir, ada kita melihat di atas ada langit, ada burung berterbangan, dan bila kita melihat di tepi-tepi di bawah ini kita melihat orang berjalan dan banyak sekali yang kita lihat. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini Islam mengajar kita tentang muamalat Islam, ya. Dalam muamalat Islam ini tuan-tuan dan puan, ialah maksud muamalat Islam adalah hukum syarak yang berkaitan dengan keuangan seperti jual beli, sewaan, gadaian dan sebagainya. Dan hukum muamalat di dalam Islam amat ditekankan dan wajib ada dan perlu ada, dan hukumnya adalah harus. Dalil nakli muamalat Islam adalah kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ayat ini biasa dibaca dalam syariah, dalam syariah ini. Dalam surah Al-Baqarah 275 ini. Maksudnya, padahal Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Masya Allah. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli dia masih ada barang. Ada orang ada dia punya yang baranglah mau dibeli. Barang mau dibeli, ada pembeli, ada penjual. Masih ada dia punya akad. Ajab dan kabul. Ada syarat-syarat di sini insyaallah. Itu kalau yang sudah diketahui lah. Tapi kita melihat pun semuanya sudah tahu kan. Jadi matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam adalah yang pertama adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Al-Qur'an itu diturunkan, para rasul itu diturunkan di dunia ini untuk dunia ini saja. Untuk urusan neraka lain lagi. Ada undang-undangnya sendiri. Untuk urusan surga, biar semua berada di dalam surga, ada punya undang-undang sendiri, peraturan sendiri, ada muamalah di sana. Allahu a'lam bissawab. Dan dalam kehidupan di dunia ini ada keadilan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kena tahu, dan Allah mengatur segala urusan kehidupan khususnya manusia. Hayawanun natiq. Kita adalah hayawan yang boleh bercakap. Yang kedua tentang pensyariatan, ya, matlamat adalah menjaga kepentingan semua pihak yang berurusan dalam muamalat Islam seperti penjual dan pembeli. Yang ketiga, mengikhtiar pemilikan harta melalui akad yang sah di sisi syarak. Yang keempat, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan mengamalkan muamalat Islam ini. Dalam dalil nakli, tuntutan beramal dan dengan muamalat secara Islam, maknanya mengamalkan apa yang diajar oleh agama Islam. Dalam Islam terdapat ada beberapa aspek. Pertama, dari bahagian akidah, kemudian dari sudut muamalah, kemudian dari sudut jinayah, namanya jinayah, hukum jinayah. Maka saya bercakap tentang muamalah ini. Jadi muamalah tuntutan beramal dengan muamalat Islam ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Maksudnya, wahai orang beriman. Orang beriman, ingat, orang-orang beriman adalah orang Islam yang yakin dengan rukun iman. Dalam rukun Islam, dalam rukun iman wajib dipercayai walaupun kita tidak melihat. Seperti kita tidak melihat Allah, malaikat kita tidak lihat, kan? Hari kiamat pun kita tidak lihat. Hari-hari yang hari kiamat, adakah yang melihat hari kiamat? Tidak kan? Kita akan yakin adanya hari kiamat.
Wahai orang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah ataupun batil. Maknanya harta yang diperolehi daripada rampasan, rompakan, riba, dan semua perkara seperti ini adalah cara batil. Cara batil. Islam tidak mau itu. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Seorang yang ada tanam durian, dia ambil musim durian, dia ambil, kemudian ada pembeli, dia pergi beli. Okey, berapa harga dia sekilo? RM5. Okey, ini 10 kilo nih, RM50. Maknanya pemilikan durian itu kembali kepada orang yang membeli. Hebatnya Islam ini. Itu ibadah. Ibadah urusan di dunia ini supaya tidak berlaku kekecohan. Itu peraturan. Dan dalil nakli tuan-tuan itu yang tadi itu tuntutan untuk beramal. Kepentingan yang kedua ialah dalam Al-Quran, yaitu ancaman jika tidak beramal dengan muamalah Islam. Kalau siapa yang di dunia ini tidak beramal dengan muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka ini ancaman dia, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun illa yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Maksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Ada juga nih orang timbangan, sudah ada timbangan, dia letak sekilo tapi dia tidak letak sampai sekilo, kurang dia punya sukatan atau timbangan. Ataupun dia ukur tanah 1 ekar tapi dia kurangkan 1 ekar itu. Wailul lil mutaffifin. Wailun, neraka wail, ataupun celakalah orang-orang begini nih, harus dihukum. Yaitu mereka yang menerima sukatan daripada orang yang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, dia kasih kurang. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Selepas mati akan ada lagi hari kebangkitan, kata Allah SWT. Aku Tuhan, kata Allah SWT. Aku tahulah, gitu kan. Saya akan bangkitkan kamu balik ini. Iya kan? Itu kalau beritahu. Adakah orang tidak tahu? Banyak para Rasul pun bagi tahu. Selepas kematian, selepas hari kiamat akan ada dibangkitkan semula. Tidak kasih tahu itu. Kasih tahu. Kita kena bagi tahu, orang beriman kena bagi tahu kepada orang yang tidak tahu. Pada hari kiamat yang besar huru haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Hari kiamat akan berlaku. Allahu Akbar. Yang huru hara besarnya. Hari itu berlaku gempa bumi pun sudah huru hara. Apatah lagi satu, bumi ini akan meletup. Pum. Gunung meletup. Pum. Apatah lagi al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itulah terjadinya hari kiamat ini. Dan perbezaan antara muamalat Islam dengan sistem muamalat konvensional. Islam dan menurut Al-Quran dan Sunnah 100%. Manakala sistem konvensional berdasarkan kepada teori dan pemikiran manusia semata-mata. Contoh pemikiran teori dalam konvensional tentang komunisme yang diaplikasikan oleh yang negara komunis lah. Penanam modal. Sebenarnya ekonomi tahulah tentang teori-teori ekonomi. Banyak saya belajar. Teori-teori ini diaplikasikan di negara-negara yang negara-negara barat. Mereka yang penanam modal namanya. Penanam modal, lo bagi modal, kemudian dibagi, dia akan berusaha buat macam-macam lah, inovasi, kemudian dijual. Dan apalagi yang dia buat adalah berdasarkan pada teori-teori Karl Marx, komunisme. Tapi dalam Islam mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jauhi riba, jauhi harta yang batil. Kalau komunisme, inilah negara, harta itu milik negara.
Dia beritahu kan. Yang kedua, sistem muamalah Islam adalah mengharamkan riba. Riba yang menyusahkan. Manakala sistem konvensional dia menggalakkan riba. Menggalakkan perbuatan riba. Kesan daripada riba dan perempuan adalah orang yang meminjam duit RM1.000 dia akan dapat RM900. Sudah kena potong RM100 kalau riba. Dalam Islam dia mesti kena dia menggunakan keuntungan. Okey, kalau meminjam duit itu bukan daripada bank, tapi duit itu daripada pelabur, kemudian pelabur ini di dalam sistem Islam ini dia akan laburkanlah, dapat untung, dibahagikan sama rata keuntungan itu. Berbanding dengan riba, hanya satu yang akan dapat. Islam tidak mau yang itu. Kemudian yang muamalah Islam ialah bebas daripada unsur judi dan gharar. Judi dan perempuan adalah seperti berjudilah, judi. Dan gharar itu yang tidak pasti. Contohnya ada satu syarikat dia dapat pelaburan daripada orang ramai, kemudian dia melaburkan kepada satu tempat yang gharar, yang kita tidak pasti perniagaan itu halal ataupun haram. Maknanya Islam tidak benarkan itu. Okay? Contohnya apa lagi yang berlaku tentang dia pergi melabur di tempat-tempat judi. Islam tak benarkan. Tapi konvensional dia tidak peduli semua itu. Judi on, gharar pun on. Kan? Dalam muamalah Islam juga berteraskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Iman dan takwa. Yakin dosa pahala itu ada. Siksaan neraka itu ada. Dan nikmat surga itu ada. Manakala dalam sistem konvensional berteraskan kepada untung semata-mata. Untung, ada untung, ada untung. Dan mau kaya di dunia semata-mata. Kan, dalam sistem Islam kita ada satu sistem zakat. Sistem zakat, kalau sudah banyak duit kan, sampai satu haul ataupun nisab, bayar zakat. Tapi dalam sistem konvensional tiada itu semua. Allahu Akbar. Saya pernah mengkaji tentang kebaikan zakat sistem ekonomi Islam ini. Ekonomi Islam, kebaikan zakat. Ya, kebaikan zakat perempuan bila contohnya ada orang Islam yang kaya-kaya ini dia akan 25% pada keuntungan itu dia akan letak di pusat zakat. Di zakat ini dia akan bagikan kepada 8 asnaf. Kemudian mereka ini akan ada. Jika makin banyak dia punya pungutan zakat, maka asnaf-asnaf ini dia akan bertambah, dia akan dapat. Tapi asnaf-asnaf ini, kamu pun kena bekerja lah. Kan? Dibantu dapat rumah, dan sekarang lah. Dapat rumah, dapat kedai, dan sebagainya. Yang kelebihan dia nanti adalah asnaf ini yang sudah kaya, dia akan jadi kaya, karena sistem zakat ini, dia akan dapat menyumbang dalam sistem zakat lebih balik. Dan itulah dia sistem zakat yang bagus. Dan semuanya akan dapat pahala. Dan harta sebenar kita adalah yang kita bantu kepada orang. Yang kita makan itu sebenarnya bukan. Jadi unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam adalah yang pertama sekali ada unsur riba. Apakah maksud riba ini? Riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Contohnya si Razali. Razali berhutang sebanyak RM1.000 daripada Razak. Dan dengan syarat Razali membayar balik sebanyak 1.200 dalam masa 2 bulan. 200 itu adalah riba. Kan? Kalau dia tidak bayar, bertambah lagi dia punya riba bayar kan, yang begitu kan. Yang seterusnya gharar, samar ataupun yang tidak jelas. Dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya menjual burung liar di udara. Contoh yang gharar yang kita tidak pasti. Okey, itu burung merpati di atas yang sedang terbang itu, saya jual. Mana boleh jual yang tengah terbang? Astagfirullahaladzim. Ataupun sungai. Okey, dalam sungai ini ada ikan. Okey, kamu bayar sama saya. Benda di sungai. Lain lah kalau orang itu dia memang dia punya kedai. Dia punya peliharaan di sungai itu. Oh, ini saya punya sungai. Laut ini ikan. Itu tak boleh. Okey? Itu namanya gharar, yang tidak pasti pemilikan dia. Pemilik
Macam mana kita nak memiliki burung yang sedang terbang? Kita pun tidak tahu. Kita jual. Kemudian yang ketiga adalah judi, perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Bertaruh, mempertaruhkan uang dalam perlombaan kereta. Okey, ini kereta, nombor 1 ini. Okey, bertaruh. Islam tidak membenarkan tentang pertaruhan judi ini. Yang kedua, mendapatkan uang daripada pembelian nombor ramalan. Nombor ramalan kan? Meramal nombor. Oh, kalau betul dapat. Itu diharamkan dalam Islam sebab benda-benda yang setan suka. Setan suka, dia akan pedaya orang-orang ini. Selanjutnya darar adalah sesuatu yang membawa kepada kemudaratan dan kerosakan. Tuan-tuan, dalam Islam tidak dibenarkan menjual benda-benda perkara-perkara yang merosakkan orang. Itu haram itu. Seperti menjual senjata api kepada kanak-kanak. Menjual senjata api dijual sama anak-anak, memudaratkan kan. Kemudian tuan-tuan adalah maksud akad dalam muamalah Islam. Dalam Islam ada akad nama dia. Al-akad. Kalau kawin kan ada akad kan, ijab dan kabul tu. Maksud akad dari segi bahasa adalah simpulan ataupun ikatan. Dari sudut istilah, ijab dan kabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Kalau dulu saya pergi di Kelantan, belajar di Kelantan dan bila saya membeli air, barang lah, jual deh. Jadi kita pun, ya, maknanya dia jual barang. Kita bagi dia duit, jual deh. Bukan dia jual deh, jual barang lah. Jadi Kelantan. Jual ya? Okey. Ya, kita okey saja. Dan berikut juga tentang norma bila kita buat kajian berkaitan dengan barangan mesin letak air situ. Kita letak duit, kemudian kita tekan yes. Yang tik kalau air kan itu namanya ijab dan kabul sebab kita sudah, kalau kita tekan itu kita bersetuju untuk ijab dan kabul. Kalau penjual dia letak dalam mesin, maka dia sudah beritahu, okey, saya jual untuk kamu Itulah buat cerita itu. Itu dibolehkan. Rukun akad dalam muamalah Islam ialah rukun akad mesti ada pihak yang berakad, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua sesuatu yang diakadkan itu ada harga dan barang, harga ataupun barang. Tidak boleh menjual barang yang tidak pasti. Tadi saya beritahu kan. Kemudian sirah dia masih ada saya jual ya, ataupun qabil tu macam berkahwin lah, macam kalau berkahwin dia kena ijab dan kabul ya. Syarat-syarat akad dalam muamalah Islam adalah rukun akad pihak yang berakad. Pihak yang berakad syarat akad adalah penjual dan pembeli mesti baligh. Cukup umur cukup umur kah? Baliglah, berakal, bukan gila dan mampu mengurus hartanya. Bila dia beli satu kereta, satu perempuan, dia boleh urus dia punya kereta itu. Uruslah. Kemudian melibatkan dua pihak dan bebas daripada pilihan. Begini kan. Dua pihak. Sesuatu yang diakadkan mestilah wujud ketika akad. Ini mesti ada. Yang kedua, barang atau perkhidmatan mestilah halal. Takkan dia menjual tai kan. Tapi ada sekarang yang jual tai ayam. Jual tai ayam kan. Dan dapat diserahkan ketika akad. Sirah ini dia punya lafaz lah. Lafaz ijab dan kabul adalah sepadan. Saya jual barang okey, saya beli ini barang. Begitulah. Lafaz ijab dan kabul tidak terikat dengan syarat. Saya jual barang tapi gini. Kau kena gini. Ini syarat. Itu tak boleh. Jangan ada syarat panjang betul syaratnya. Lafaz ijab dan kabul didahului dengan satu pertemuan. Berjumpalah. Masih akan ada berjumpa. Okey. Dan seterusnya jenis-jenis akad dalam muamalah Islam ada beberapa aspek. Pertukaran, jual beli dan sewaan, kebajikan, hibah. Sekarang ini ada hibah sudah, hibah. Insuran pun ada hibah. Hibah ini maksudnya hadiah. Al-qardu, pinjaman, wadiah, simpanan, wakaf, harta dia yang diwakafkan. Saya wakafkan ini karena Allah SWT. Perkongsian, yaitu masyarakat dan mudharabah, ejen, wakil, wakalah dan jaminan, kafalah dan ar-rahnu. Jaminan maknanya kafalah ataupun ar-rahnu lah. Bisa orang rahnu itu emas sekarang kan. Emas dan sebagainya berharga lah. Dan maksud dan contoh jenis akad dalam muamalat Islam ialah satu pertukaran. Jenis akad dan maksud jual beli. Satu akad pertukaran suatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Contoh membeli makanan dengan duit. Boleh. Sewaan. Akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat boleh diberikan dengan sewaan dan
dengan bayaran tertentu. Menyewa rumah dan bayaran sebanyak 800 sebulan itu boleh, dalam Islam dibolehkan. Kemudian kebajikan hibah. Hibah, apa itu hibah? Ialah memberikan sesuatu secara percuma dan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Masih hidup lah. Memberikan seperti saya bagi hadiah kau ini motosikal. Boleh lah, Islam boleh kan. Al-qardu ialah memberikan hutang kepada orang yang memerlukannya tanpa sebarang faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Nah, ambil RM1, saya pinjam RM1, dia akan kembalikan RM1, memberikan pinjaman RM1 kepada rakan. Oke, bayar RM1. Jangan ada bunga, dia bilang. Tapi kalau ada bunga itu adalah macam sedekah lah kan. Yang hadiah itu adalah tuh. Islam menggunakan. Wadiah yang memberikan suatu barang kepada orang lain untuk disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Sebenarnya simpanan uang dalam bank. Ini uang simpanan. Kalau kita gunakan konvensional dia adalah dapat riba. Tapi kalau kita gunakan wadiah adalah kita suruh orang simpan dulu duit saya di bank. Dia akan kasih labor tuh duit tuh. Kasih labor tuh duit. Dapatlah kita akan dapat untunglah. Wakaf adalah mewakafkan. Wakaf inilah berhenti bahasa, yaitu mewakafkan harta yang kekal fisikalnya untuk dimanfaatkan demi mendapat keridhaan Allah SWT. Contoh masjid, ada satu masjid dibuat orang, oke, saya wakafkan masjid ini untuk digunakan oleh semua. Tanah. Jadi mewakafkan rumah untuk pusat pengajian Al-Quran boleh, dalam Islam dibolehkan. Perkongsian, musyarakah adalah satu akad yang menetapkan suatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua atau lebih individu. Contohnya perkongsian untuk menumbuhkan sebuah syarikat perniagaan. Mudharabah, akad yang dilakukan oleh pemodal yang menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diniagakan dan keuntungan dibagikan antara mereka dengan persetujuan bersama. Kan orang kaya, pemodal macam mereka dia menggunakan mereka digunakan kapitalis. Jadi pemodal yang akan kumpul duit, kemudian ditubuh satu syarikat, kemudian akan berniaga. Itu namanya kapitalis. Di dalam Islam dibenarkan begitu, teman-teman puan. Berkumpul modal, menyerahkan contohnya 10.000 kepada pengusaha untuk menjalankan makanan, dan keuntungan itu dipersetujui adalah 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengusaha. Itu dibenarkan dalam Islam. Dan agen, wakalah, mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Karim, contohnya, Karim mewakilkan kepada Ahmad untuk menjual keretanya dengan bayaran imbuhan yang dipersetujui. Itu namanya wakalah, agen. Dalam Islam membenarkan itu. Dan juga dalam Islam membenarkan tentang jaminan, yaitu ar-rahnu. Ar-rahnu ialah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Kita berhutang, tapi kita ada jaminan. Ini dibuat oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membuat ar-rahnu kepada seorang baju besi kepada seorang Yahudi. Dan Rasul dapat duit dan tebus balik ar-rahnu itu boleh. Seperti Zainab menggadaikan barang kemas untuk mendapatkan pinjaman daripada bank. Itu pun pinjaman. Kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas sesuatu transaksi. Razlan menjadi penjamin kepada Rafiq dalam mendapatkan pembiayaan daripada bank. Dan itulah tuan-tuan dan puan tentang muamalah dalam Islam. InsyaAllah dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan yang rahmatullah, kita ini memerlukan kepada ilmu, kemahiran, dan juga nilai-nilai adab. Kita sebagai manusia, Islam mewajibkan kita belajar ilmu pengetahuan. Talabul ilmi walau bisin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu kata-kata Rasulullah SAW. Menuntutlah sehingga kami tidak. Menuntutlah ilmu sehingga daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya itu yang Rasulullah bagi tahu kan. Ya Allah pun bagi dalam Quran pun banyak. Allah, orang Islam belajarlah kamu kan. Orang Islam kamu adalah orang beriman hendaklah kamu menuntut ilmu. Bukan itu sahaja, tingkatkan kemahiran kamu yang ada. Kemahiran seperti apa? Membaca, menulis buku. Para ulama menulis buku. Mereka membaca Al-Quran dan menulis buku. Para ulama memikirkan masalah-masalah umat. Kita itulah yang Allah suruh. Itu adalah ibadah. Itu adalah merupakan ibadah. Teman-teman, kita di dunia ini akan dibayar oleh wang ringgit berdasarkan kepada kita punya. Pertama, ilmu pengetahuan kita ada.
Orang hire kita sebab kita ada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini orang akan hire kita. Begitu juga dengan kemahiran. Tuan-tuan, ada satu kisah. Ada satu kisah tuan-tuan, ada satu syarikat ini dia telah masalah sistem komputer dalam dia punya syarikat itu, dia punya kunci dan security dia rosak. Bukan rosak saja, dia telah digodam. Maka dia telah memanggil seseorang. Dia telah menyewa orang-orang berjuta-juta habis, tapi tidak selesai di situ. Kemudian datang satu orang yang rileks saja, dia tekan satu punat, kemudian selesai itu